pendahuluan, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, manusia ialah insan yang mempunyai akal. Manusia adalah antara makhluk ciptaan Allah yang sempurna kerana diberikan kemampuan berfikir dan bersifat berkehendak dalam membezakan perkara baik dan buruk. Asal-usul kejadian manusia sering menjadi pertikaian hingga hari ini oleh Barat sehingga banyak mencipta teori mengikut logik akal. Antara teori tentang asal-usul kejadian manusia yang dikemukakan oleh ahli falsafah Barat iaitu Sigmund Freud yang mengatakan kewujudan alam bawah sedar yang mengendalikan sebahagian besar perilaku. Selain itu, tingkah laku manusia didorong oleh keinginan seksualiti di mana permulaannya dialami manusia sejak kecil. Manakala Islam telah menjelaskan dalam Al-Quran dan bukannya ideologi-ideologi yang ditimbulkan dari Barat. Firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 2 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur. Serta kami telah mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah berasal dari tanah. Bagi latar belakang kajian, kejadian manusia merupakan satu keindahan yang wujud di muka bumi ini. Penciptaan manusia mempunyai pelbagai proses sebelum wujud ke dunia. Perkara ini dibuktikan dengan adanya perkembangan sains. Ilmu biologi moden mendedahkan bahawa pembentukan embrio dalam bayi akan berlaku di 3 kawasan berbeza dalam rahim ibu. Kehidupan dalam kandungan mempunyai 3 peringkat, iaitu pada peringkat pertama, pra-embrio. Seterusnya, pada peringkat kedua iaitu pada setengah minggu pertama embrio sehingga akhir minggu ke-8. Dan pada peringkat akhir iaitu fetus atau janin dari minggu ke-8 sehingga kelahiran. Bagi persoalan kajian pula, yang pertama, dari manakah sebenarnya asal-usul manusia? Yang kedua, asal-usul manusia dari perspektif Islam dan Barat. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, sejauh manakah kebenaran kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah? Bagi objektif kajian kumpulan kami, yang pertama, mengenal pasti tentang asal-usul manusia serta hakikat berdasarkan pandangan falsafah. Yang kedua, mengkaji kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah. Dan yang terakhir, memahami maksud falsafah dalam pandangan Barat dan dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sorotan kajian. Al-Ghazali membaca petikan ini untuk menandakan bahawa setiap manusia itu dibentuk berdasarkan tauhid iaitu iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fitrah bermaksud iman kepada Tuhan. Setiap manusia dilahirkan dengan keinginan untuk meminati apa sahaja, tapi sama ada keinginan ini disalurkan dengan betul atau tidak bergantung pada tabiat, didikan dan persekitarannya. Manakala Sigmund Freud berkata, psikoanalisis atau personality seseorang terdiri daripada 3 komponen iaitu id, ego dan superego. Jadi id, ego dan superego semuanya mempengaruhi satu sama lain dan ego bersama-sama dengan superego mengatur dan mengawal pemenuhan id berdasarkan undang-undang hak masyarakat. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan metodologi secara kualitatif iaitu perpustakaan atau dikenali sebagai library research yang merupakan kaedah yang biasa digunakan oleh para pengkaji untuk mendapatkan data dan bukti kajian. Kami menggunakan kaedah ini sepanjang kajian dijalankan bagi menerangkan dan menjelaskan berkaitan antara objektif-objektif yang telah kami selarakan. Kami juga menggunakan perkhidmatan yang sedia ada iaitu Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia USIM bagi mengumpul sebanyak yang mungkin maklumat dalam melaksanakan tugasan kami. Proses mendapatkan maklumat tertumpu pada pembacaan dan rujukan daripada buku-buku junior-junior dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tajuk kami. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ialah nama penuh Imam Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Ghazalih iaitu di sebuah perkampungan kecil di wilayah Tus Khurasan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1059 Masihi dan meninggal dunia di wilayah Taburistan, Provinsi Tus pada 14 Jumadil akhir tahun bersamaan dengan 1 Disember tahun 1111 Masihi. Muhammad atau bapanya adalah seorang penenun yang mempunyai kedai tenun di dalam kawasan tempat tinggalnya. Kerana gajinya yang rendah, dia tidak mampu menampung keperluan asas keluarganya. Walaupun dibesarkan dengan rendah hati, bapanya adalah seorang yang kuat membaca. Beliau bercita-cita tinggi dan sentiasa berdoa kepada Tuhan untuk anak lelaki dan anak perempuannya yang berilmu. Tetapi sedihnya, kematiannya menghalangi daripada melihat semua impian dan doanya menjadi kenyataan. Beliau meninggal semasa Al-Ghazali dan abangnya masih kanak-kanak. Kemudian, mereka diberikan kepada seorang sufi iaitu kenalan bapa mereka untuk mengajar mereka semasa mereka masih muda. Kerana ketidakmampuan bapanya dan akibat wasiat yang ditinggalkan untuk 2 anaknya, jumlahnya sangatlah sedikit dan tidak lama kemudian wang itu dikembalikan. Sufi kemudian menyerahkan mereka ke sebuah madrasah yang membekalkan murid-murid dengan kos sara hidup.
Semasa kecil, Al-Ghazali pernah belajar di bawah salah seorang fuqaha kota itu, iaitu Ahmad bin Muhammad Al-Razakani. Beliau kemudian pergi ke Georgia untuk belajar dengan Imam Abu Nasr Al-Ismail, kemudian kembali ke Tus sebelum meneruskan ke Nisapur. Beliau belajar di bawah salah seorang ahli teologi Al-Syariah yang paling terkenal, iaitu Abu Al-Ma'li Al-Kuwaiti, yang juga bergelar sebagai Imam Al-Haramain. Dia bukan saja belajar ilmu agama, tapi juga dalam bidang falsafah, dan diakui mampu mengimbangi kemahiran tenaga pengajarnya yang disegani. Tidak lama selepas itu, Imam Al-Haramain telah melantiknya sebagai pensyarah di berbagai fakulti di Universiti Nizamiyah. Al-Ghazali pernah mengembara ke sana atas perintah Perdana Menteri Nizam Al-Mulk yang sangat meminatinya. Selain berperanan sebagai penasihat Perdana Menteri, beliau juga meminta supaya Imam Al-Ghazali membuat pengajian tetap di hadapan orang kenamaan dan pakar di setiap 2 minggu sekali. Al-Ghazali merenung jalan yang telah ditempuhnya dalam kehidupan. Dia tenggelam dalam lautan godaan dan rintangan dakwaannya. Semua pekerjaannya termasuk ajaran mulia diteliti dengan diteliti. Dia menyatakan bahawa dia berada di jalan betul, tetapi dia masih lagi melihat banyak unsur maklumat yang tidak sesuai untuk dibawa ke akhirat. Menurutnya, didikan dan pengajaran sebenar bukan kerana Allah, tapi berbau dengan keinginan pangkat dan selebriti. Akhirnya, beliau memutuskan untuk meninggalkan Baghdad sebagai ibu kota Iraq. Keistimewaan Imam Al-Ghazali yang luar biasa itu ialah beliau seorang pengarang yang berprofilik. Oleh kerana itu, Imam Al-Ghazali menguasai begitu banyak kemahiran semasa zaman jaya beliau. Maka tidak heranlah beliau menerima pelbagai gelaran yang mengharumkan namanya seperti Hujatul Islam, Syekh Al-Sufin dan Imam Al-Murabin. Tulisannya banyak, tapi banyak daripadanya telah hilang sejak dibakar oleh pengusaha yang zalim. Beliau telah menerbitkan ratusan penerbitan mengenai pelbagai topik sains, termasuklah falsafah, kalam, fiqh, usul fiqh, tafsir, tasawuf dan etika. Sigmund Freud ialah seorang doktor yang dilahirkan di Freiburg, iaitu di Moravia, dan telah meninggal dunia di London, England. Freud yang tinggal di Vienna selama 80 tahun berasa lebih tenang semasa berada di sana di sepanjang hidupnya. Calvin Hall percaya bahawa jika Nazi tidak menakluki bandar atau negara itu pada tahun 1937, Freud tidak akan mencari suaka di England. Calvin Hall membincangkan tentang Freud dalam bukunya, mendakwa bahawa kehidupan Freud sangatlah panjang, dari tahun 1856 hingga 1939. Itu adalah yang paling asli dalam sejarah sains. Warisan saintifik yang diasaskan oleh Sigmund Freud diasaskan pada penerbitan buku Darwin The Origin of Species yang ditakdirkan untuk merevolusikan pemahaman manusia. Comte seterusnya menyatakan bahawa tugas ahli falsafah berhubung dengan masalah manusia yang berkaitan dengan fenomena sosial adalah untuk mengenal pasti undang-undang yang mengawal dan digunakan dalam sejarah pertubuhan tamadun manusia. Mengetahui hukum ini membolehkan seseorang membuat ramalan tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Kajian Sigmund Freud diasaskan pada idea-idea ahli falsafah positif yang seperti dikatakan sebelum ini mempunyai kesan yang setara kepada Freud. Dalam prosedur ini, pesakit dibiarkan bersendirian untuk meluahkan masalahnya sambil doktor itu mendengar. Dari sudut komunikasi, kita boleh perhatikan bahawa Freud menggunakan strategi komunikasi interpersonal dalam penciptaan psikoanalisis yang menghasilkan konsep daripada proses pembangunan yang dijalankan oleh Freud itu sendiri. Kajian komunikasi hanya mengambil pendirian berdasarkan hasil kesan, rumusan mesej yang dicipta daripada keadaan psikologi seseorang seperti yang diamalkan atau dianalisis oleh Freud. Konsep asal-usul manusia serta hakikat berdasarkan falsafah Islam menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, manusia bukan digolongkan daripada kelompok haiwan kerana manusia menggunakan akal untuk berfikir, panca indera untuk melihat ciptaan Allah, telinga untuk mendengar perkara yang baik dan kurniaan Allah yang lain. Akan tetapi, jika manusia tidak menggunakan kurniaan Allah ini sebaik mungkin, manusia sama sahaja derajat dengan haiwan. Proses kejadian manusia. Yang pertama, nutfah. Bermula selepas persenyawaan dan ia berlaku selepas berlakunya pencampuran air mani. Yang kedua, alaqah. Pada hujung minggu pertama atau erti kata lain hari ke-7. Pada hari ke-7, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim. Yang ketiga, mudghah. Pembentukan mudghah berlaku pada minggu keempat. Pada peringkat ini telah berlaku pembentukan otak, saraf, tunjang dan lain-lain anggota. Selain itu, sistem pernafasan bayi juga mula berfungsi. Izam dan lahm. Proses pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot pada minggu ke-5 sehingga minggu ke-7. Pada minggu ke-7, terdapat sistem yang kompleks terbentuk iaitu perut dan usus, seluruh saraf dan tulang belakang sekaligus sistem pernafasan dan saluran pernafasan mula kelihatan. Tambahan pula, organ pembiakan seperti kelenjar hati dan lain-lain juga terbentuk dengan lebih sempurna. Pembentukan mata, telinga dan mulut juga telah semakin sempurna, manakala pembentukan kaki dan tangan baru sahaja mula tumbuh. Pembentukan yang sempurna terbentuk pada minggu ke-8. Yang kelima, nasy'ah khalqan akhar. Beberapa perubahan pada minggu ke-8. Perubahan tulang janin mula terbentuk dengan sempurna dan kuku-kukunya mula tumbuh pada bulan ke-3. Seterusnya, pembentukan urin menjadi pelengkap. Oleh itu, bagi paranatal bayi dalam kandungan untuk menyempurnakan semula anggota yang sudah wujud dan ukuran bayi sahaja yang berubah. Yang keenam, nafkhur roh, peringkat peniupan roh. Ulama telah bersepakat bahawa peniupan roh berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuk organ seks.
Kehidupan manusia telah bermula sejak di alam rahim dan mempunyai hubungan dengan Allah. Hakikat manusia menurut Islam. Hakikat manusia menurut Islam diciptakan sebagai hamba Allah, sebagai An-Nas, sebagai khalifah di muka bumi, sebagai Bani Adam, sebagai insan, sebagai makhluk biologis al-bashar. Diciptakan sebagai hamba Allah untuk beribadah dan manusia wajib beribadah serta taat dengan perintahnya lalu menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Sebagai Al-Nas, menjalin hubungan dengan manusia-manusia lain. Sebagai khalifah di muka bumi untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sebagai Bani Adam, dalam erti kata lain, hakikat manusia berasal daripada keturunan Adam. Sebagai insan, bermaksud kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, seterusnya kemampuan berbicara. Yang keenam, sebagai makhluk biologi, bermaksud manusia. Manusia adalah makhluk jasmani yang memerlukan makanan, mengalami fasa pertumbuhan dan akhirnya fasa kematian. Konsep asal-usul manusia serta hakikat berdasarkan pandangan falsafah Islam menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah kerana pandangan yang tidak ada perbezaan dengan konsep ajaran Islam. Manusia bukanlah dipandang dari sudut jasmani sahaja, malah untuk aspek rohani juga. Cara pemikiran Imam Ghazali meliputi hakikat manusia, tujuan hidup manusia dan keupayaan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Hakikat manusia mempunyai pengetahuan tentang mengenali Allah dan manusia juga perlu mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan hidup manusia, tercapainya kebahagiaan akhirat iaitu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, keupayaan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan boleh dicapai dengan melaksanakan persiapan selama hidup di dunia. Hakikat manusia, al-qalb, hati. Hati inilah yang menentukan untuk manusia melakukan kebaikan atau kemungkaran dan juga sama ada diberi ganjaran baik atau ganjaran buruk di akhirat nanti. Ar-Ruh datangnya dari Allah dan kembalinya juga kepada Allah. An-Nafs mempunyai daya fikir, daya simpan, daya ingat dan dapat menerima pelbagai ilmu. Imam Ghazali juga telah membahagikan An-Nafs kepada beberapa peringkat. Al-Amarah iaitu nafsu yang jahat. Apabila nafsu ini ada di dalam diri manusia, maka manusia akan menjadi sejahat-jahatnya di atas muka bumi ini. Al-Mulahamah iaitu nafsu yang mempunyai kebaikan dan kejahatan, akan tetapi nafsu jahat itu lebih dari nafsu yang baik. Al-Lawamah, nafsu baik lebih dari nafsu jahat. Al-Mutmainnah, ini dijamin akan terus masuk ke syurga tanpa sebarang penyiasaan. Hakikat manusia yang keempat, al-akal. Dari segi rohani pula, akal mempunyai daya kekuatan untuk berfikir sama ada perkara itu baik atau jahat dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh al-qalb. Konsep asal-usul manusia serta hakikat berdasarkan pandangan falsafah barat menurut Sigmund Freud. Manusia pada tingkah lakunya cenderung untuk memenuhi keinginan biologi dan nalurinya. Manusia mempunyai keinginan untuk memenuhi kepuasan atau dikenali sebagai hawa nafsu. Hakikat manusia. Yang pertama, id. Id ini berada dalam ketidaksedaran dan ini adalah sifat utama sejak lahir di dunia lagi. Id ini adalah nafsu, keinginan serta kebutuhan. Yang kedua, ego. Yang tidak akan bertindak sewenang-wenangnya. Yang ketiga, super ego. Menjadi dasar untuk seseorang membuat keputusan. Perbezaan pandangan asal-usul serta hakikat manusia berdasarkan pandangan Iman Al-Ghazali dan Sigmund Freud. Berdasarkan pandangan Iman Al-Ghazali, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan paling unik apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Iman Al-Ghazali dalam karya agungnya iaitu Ihya Ulumuddin yang telah membezakan di antara roh dengan jasad seperti yang telah dilakukan oleh rakan-rakannya yang terdahulu, yang mengatakan bahawa roh adalah nyawa yang menghidupkan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Roh yang ada pada manusia kekal dan abadi, manakala roh haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan musnah. Iman Al-Ghazali membezakan roh manusia daripada roh haiwan dan tumbuh-tumbuhan dengan unsur-unsur berikut: al-qalb, hati, an-nafs, nafsu dan al-aqal, akal. Manusia dilahirkan sesuai fitrah yang diterima, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 30. Pemikiran Al-Ghazali berlandaskan kepada apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, pemikiran Al-Ghazali juga terpengaruh oleh filsafat dan akal, iaitu potensi akal. Manusia tersusun daripada unsur jasmani dan rohani yang sejajar dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut di dalam surah As-Sa'ad ayat 71 hingga 72. Al-Ghazali lebih menitik beratkan unsur rohani lagi berbanding unsur jasmani. Hakikat manusia menurut Al-Ghazali adalah jiwanya, aspek rohani. Unsur rohani tersebutlah yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Asal-usul manusia serta hakikat manusia berdasarkan pandangan Sigmund Freud, teori ini menyimpulkan bahawa kepribadian berkembang ketika berlakunya konflik-konflik dan dari sudut dan aspek psikologi tersebut. Pemikiran Sigmund Freud didasarkan oleh pengaruh pemikiran filsafat, asosiasi bebas, penelitian terhadap pesakitnya, analisis tentang mimpinya dan bacaannya yang luas tentang pelbagai-bagai literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Sigmund Freud menjelaskan dalam konsep alam bawah sedarnya yang terbagi kepada tiga, iaitu id, ego dan superego. Kedua-dua tokoh tersebut juga jelas menunjukkan ada persamaan berdasarkan sumber dan pendekatan yang digunakan, iaitu dipengaruhi oleh pandangan filsafat. Yang terakhir adalah kesimpulan daripada hasil kajian kami, iaitu asal-usul kejadian manusia, yang mempunyai beberapa pendapat dan pandangan daripada tokoh-tokoh Islam dan Barat.
Antaranya, tokoh pada pandangan Islam ialah Imam Al-Ghazali dan juga pandangan daripada Al-Quran, dan seterusnya pandangan daripada tokoh barat iaitu Sigmund Freud. Jelaslah di sini pandangan Islam yang dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali adalah selari dengan pandangan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, dan pandangan barat mempunyai fahaman yang berbeza berbanding dengan fahaman agama Islam. Sebagai manusia, kita mestilah berpegang teguh dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita, seperti mana kita sebagai agama Islam yang diciptakan seperti mana yang diceritakan di dalam Al-Quran. Umat Islam diciptakan daripada setipis air mani, lalu membentuk menjadi seketul daging, dan lalu terjadilah tulang-tulang dan membentuk sebagai manusia. Jadi, kita perlulah memahami, mengetahui hakikat kehidupan di mana kebaikan dan manfaat kita akan dibalas di hari akhirat kelak, dan di mana perbuatan kita akan dibalas sama ada syurga ataupun neraka. Setakat itu sahaja pembentahan kami. Sekian, terima kasih.